dilihat akan imamnya. Kita nampak tu imam. Ataupun dilihat akan setengah safnya saf bagi semaya. Bukan sah tu imam tak sah dia sorang dia ya. Setengah sah bagi makmum yang mengikut tu imam lah. Ataupun mendengar suaranya suara tu imam. Dengar suara tu imam. Jadi kita tak nampak cuma dengar suara. Tu boleh ya. Ataupun suara muballi. Muballi ni makmum juga muballi pun. Cumanya dia juru sapa suara kepada orang belakang. Kita akan bacalah taklid bawah muballi lagu mana. Ataupun umpama tersebut sana. Supaya apa ni? Syarat kena tahu ni, intiqalat. Supaya dapat mengikut akan dia yang akan takmir. Supaya nak turut takmir lah. Akan satu yakni disyaratkan pada sah mengikut makmum akan imam itu bahawa tahu makmum dengan segala intiqalat bagi imam. Maknanya kena tahulah gerak-geri tak imam ruak rukun mana tu. Ada kala dengan suara imam ataupun melihat akan imam. Tak kira lah mana-mana wasilah pun. Ataupun bagi setengah makmum yang ikut dengan dia dengan tak imam. Jadi kita tak nampak tak imam nampak makmum di belakang dia. Tak apa juga. Supaya tidak jadi kesamaran di atas makmum akan kelakuan imamnya. Sebab tu nak tahu kafiat tak imam kelakuan duduk tekah mana dah. Siapa pindah pergi rukun mana kita tahulah. Maka tak dapat ia daripada mengikut, tak dapat ia makmum daripada mengikut akan dia akan tak imam. Bila jadi kesamaran, nak turut tak boleh. Oleh kerana nak wilpah kesamaran kena tahu, jelas molek baru sah ikut. Maka jikalau jahil makmum akan segala perbuatan imamnya yang zahirah. Makmum tak tahu juga perbuatan imam zahir. Misal perbuatan imam zahir seperti rokok dan sujud. Ataupun jadi kesamaran di atasnya. Kesamaran tak cerak lah. Tak imam ni duduk kat mana dah ni. Kok kat sujud tak cerak bagi. Dan sejajar tidak sah solatnya. Tak sah lah. Sebab kita kena yakin tak imam ni duduk tu mana. Kalau rokok. Habis jerak, jelas melek. Kerana iktidak itu ialah mutaba'ah. Jadi bila nak mutaba'ah, dia kena nyata. Mutaba'ah tak nyata tak boleh. Nyata molek. Nyata siapa? Nyata matbuk. Sebab kita tabik. Kita makmum panggil tabik. Matbuk tu kita kena jelas molek. Dan serta jahilnya ataupun kesamarannya itu tidak mungkin mutaba'ah. Dan ini syarat adalah telah diiktifak di atasnya sekalian fuqaha. Alih sana tu kita ambil sikitlah hukum tabligh. Tabligh ni makna menyampaikan suara kepada makmum sebelah belakang takmir pada ketika suara takmir tak berapa kuat. Speaker pun tak ada. Suara takmir pahala. Allah, tak cerak di belakang. Jadi kena cari ke suara muballigh suara. Kau suara kasar-kasar. Maka tengok hukum muballigh, hukum tabligh. Tengok hukum dia sikit. Hukum tabligh di belakang imam. Setengah daripada perkara-perkara yang sunat dalam solat itu menyaring imam itu dengan takbir. Asal tu takbir kena dengar suara takbir. Dan tasmi'. Tasmi' itu sami Allahu liman hamidah. Nak dengar. Dan salam. Derah ni dengan qadah hajat. Jangan derah sangat. Pada-pada. Kalau kita masalahnya kalau makmum sebaris di belakang kita, pada dengan makmum dia kekenal. Kalau makmum tu wajib 45 nasah, aku derah pada hasan ni sikit, tu qadah hajat. Jadi kalau kita kata makmum dua orang ya, menang sepangat ramai dah. Tu bukan qadah hajat tu. Supaya apa ni memperdengarkan segala makmum di belakang. Sama makmum nak dengar takmir
pindah satu rukun ke satu rukun. Kalau lebih pada hajat ke mana nak jadi? Batal tak semaya? Tak batal. Maka jika lebih di atas qada hajat, dimakruhkan dia. Makruh tu menyaringkan suara email lebih qada hajat. Tu hak asal tu. Dan takbir supaya memberitahu dan iklam dengan masuk dalam solat dan berpindah padanya itu adalah ia pada imam. Maka jika adalah suaranya imam itu tak sampai kepada mereka yang di sebelah belakang, dengan artinya jauh lagi kan, makmum ramai lagi, temeh suara tak sampai lagi dah, maka segia tabligh, bukan ngo tu nak rin. Maka segia tabligh daripadanya itu daripada suara tadi. Suara imam tak sapa ke makmum tu lah. Daripada salah sore daripada makmumnya. Apakah makmum ganti lah. Atau makmum tu dia panggil muballigh, yang menyampaikan suara kepada orang lain ke belakang. Dan murak daripada takbir itu sebut tak pada atas takbir dah. Dan murak takbir itu bagai melekapi takbiratul ihram dan lainnya. Jadi bukan setakat takbir intiqalah saja. Takbir hak mula-mula pun sama lah. Hak mula-mula lah. Habis kata. Kata Ibnu Qudamah, disunatkan bagi imam itu bahawa menyaring dengan takbir imam, dengan sekira-kira mendengar oleh para makmum di belakang, supaya mereka dapat takbir. Karena bahawasa tidak harus bagi mereka itu takbir melainkan kemudian daripada takbir imamnya. Ni tak lagi dah kita bila mengikut tu imam ni, kita nak takbir ihram ni kena imam takbir dulu. Tak boleh takbir. Sebab tu disunatkan imam tu menderahkan suara sikit. Maka jika tak mungkin memperdengarkan mereka itu, jadi imam baca dah takbir derah dah tapi tak dengar lagi, hendak menyaring oleh setengah daripada makmum itu. Ikutlah siapa-siapa pun lantik sore, supaya memperdengarkan mereka itu makmum, ataupun supaya perdengarkan mereka yang tidak mendengar kata imam. Jauh lagi tak dengar. Hari ni kalau kita tilik kepada adanya speaker ataupun alat pembesar suara, mikrofon tu, ya tak perlu kamu balik lah. Pakai kita sendiri lalu dah lah. Speaker tak sini kan, ataupun duduk depan kan, Allahu Akbar, dia dengar dah, tak menau dengar dah. Kalau 200 tahlil belakang kita pun berspikar lagi apa-apa dengar belakang dah. Tak perlu kamu balik dah kalau kita tilik. Sebab tujuan mubalik ni nak sampaikan suara. Maka kalau kita ada cara untuk sampaikan suara kepada orang belakang, alat muding dia hari ni, tak pakai mubalik pun tak apa dah. Itulah. Cumanya bila pila api mapuh tak ada, tu pakai mubalik lah. Pasal apa? Siapa suara tak boleh. Dalilnya kerana hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, katanya salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin khalfahu, fa idza kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara Abu Bakrin liyusmi'ana. Maksudnya bersalat Rasulullah dengan kami dan Abu Bakar di sebelah belakangnya. Bakar di belakang tu. Maka apabila takbir Rasulullah, lalu bertakbir oleh Abu Bakar. Bila Nabi takbir sudah, Abu Bakar pun takbir turutlah, supaya memperdengarkan kami ni. Maka situ kalau kita faham, Abu Bakar lah mubalik ketika dia semaya dengan Rasulullah, supaya menyampaikan suara kepada orang hak sebelah belakang lagi. Sebab masa tu tak ada speaker, kena pakai mubalik lah.
Lepas tu panjang lagi tu lah. Secara tafsir tu panjang lagi tu. Itu insya-Allah dia mau tengok sedikit Pada tiap-tiap mazhab tu ada pun tafsiran dia. Satu-satu tafsir masalah mubalik. La ilaha illallah. Kita pergi sana. Dan syarat yang keempatnya daripada beberapa syarat sah mengikut makmum akan ta'imim. Bahawa berhimpun imam dengan makmum pada suatu tepat. Maka hak ni pecah tubik pak kelakuan hak ni dia beranak tubik pak ni. Maka bagi berhimpun keduanya imam dan makmum itu empat kelakuan. Hak ni penting ni. Hak ni kena faham molek ni masalah kita semua itu ta'imim dalam masjid kita luar lah ke mana, ta'imim duduk dalam belakang kita duduk dalam lah ke mana. Ini tak ada payah sangat ni, tapi kena faham. Kelakuan pertama adalah keduanya di dalam masjid. Maknanya ta'imim dalam masjid, makmum pun dalam masjid. Ini pertama, tengok. Maka jika keduanya imam dan makmum di dalam masjid, kita contoh bangunan kita lah dalam masjid dalam ni, sahlah diikutnya yani oleh makmum akan ta'imim. Boleh kita tengoklah duk mana pun boleh belaka tu. Jika jauh antara keduanya, kedua makmum imam sekali pun, jauh tak apa. Kita bisa kalau kita semaya duduk sini, celah-celah tak ada, luar. Lep belakang makmum sore tepi dinding. Sah tak ikut? Sah. Sebab kedua-dua tu di dalam binaan masjid belakang. Kita duk bercara bab sah tidak sah. Kita tidak bercara masalah dapat kelebihan jemaah. Kelebihan jemaah ni antara ta'imim dengan makmum, dia tak boleh sengal lebih pada jaraknya 3 hasta. Apa dah kelebihan fadilat dah. Makna kalau ta'imim sini makmum sengal 3-4 menit. Maka mengikut setengah ulama mengatakan tak ada kelebihan jemaah. Cumanya sah ikut tu dah. Fadilat tak ada dah. Itu kelakuan pertama tu. Maka jika menyalahi oleh beberapa bina, menyelangi, bukan menyalahi. Maka jika menyelangi, selilah menyelangi ni, selit celah-celah oleh beberapa bina seperti telaga dan sutuh dan manarah tu tiap menara lah, manarah dia panggil. Asal tiap manarah ni tiap untuk buat suara azan tu saja. Dan umpamanya sekalipun sah tak? Sah. Kita misal gini lah. Kita takdir kata masjid kita luah. Kita duduk sini. Celah-celah ni ada dengan bangun naik umuh ngating apa duk. Ada masalah. Yang pentingnya syaratnya makmum tu kena tahu ta'imim berpindah. Tu ya. Maka sah ikut tu. Tak ada apa. Jika ada pintu sekelilingnya di dalam masjid. Pintu apa? Pintu bina. Dalam masjid belakang. Maka boleh. Boleh ikut. Sekira-kira dapat lalu kepada imam. Mana kalau makmum nak mari pada imam itu boleh lalu terus kira. Jika dengan berpaling daripada kiblat nak mari ke imam dan membelakangkan dia sekalipun boleh juga. Maknanya faham ada masalah berpaling kiblat. Kalau kita buat misalnya ni masjid. Lepas tu serami tu masjid lagi kita kata. Kita bukan kata bangun ni masjid lah kita kata. Ni masjid. Tu masjid juga. Ada pintu. Kita katuk pagar sini. Tak pagar. Jadi syaratnya pintu tu kena ada. Pintu hak boleh makmum mari patut imam. Kalau kita katuk pintu ni kita buka hak belakang. Buka pagar. Makmum duduk sini ni kalau dia nak mari ngok patut imam ni
dia kena pusing belakang kiblat, dia kena hadap jalan kat dulu. Tak ada kira lah hundur belakang tu. Nah. Dia kata kalau nak mari Patik Imeh tu dia kena pergi kepada kat dulu, dia panggil membelakang kiblat. Sah tak ikut? Sah. Tapi syarat bina masjid. Situ, bina masjid. Jadi masalah kalau bina bukan masjid, hak tu masalah. Hak tu masalah tu. Kalau bina masjid, maka sah. Tapi dia bagi dah celah. Itu Serambi ni ada ulama hukum ke mana Serambi masjid. Mungkin tengok depan lah dia ada sebut dak tu. Serambi masjid itu hukum masjid dak. Jadi kalau hukum masjid tak ada masalah. Pagar dah tak puas ini. Tapi pintu di belakang dia boleh pergi pusing di sana perak macam ni. Boleh lagi ikut. Tengok ibarat. Jika dengan berpaling daripada kiblat dan belakangkan kiblat sekalipun tiada memberi mudarat, apa arti tidak memberi mudarat? Sah ikut. Boleh turut lagi. Dan jika dikunci sekalian pintunya dengan kunci besi sekalipun, kita pun nak kunci belakang pintu, pah. Habis kunci. Tapi pintu tu boleh buka nak kunci ada. Adapun kalau paku, selama tidak dipakukan dia. Kalau paku mati tak boleh. Kalau kunci tak apa. Misalnya bangun di masjid belakang ni, luar tu masjid. Itu katuh bih. Katuh bih. Tapi dia nampaklah kita semacam muka cuming situ. Kita duduk pindah rokoknya nampak. Kita duduk sini seorang kita. Dia duduk luar pada pintu. Pintu masjid lagi tu Serambi tu. Tak. Maka pintu kita koci. Adakah sah makmum di luar mengikuti imam? Jawabnya sah. Sebab satu binaan. Masjid sah. Dalam masjid juga. Itu sah. Walaupun kita paku, walaupun kita kunci, sebab boleh buka. Tapi kalau kita paku, tak boleh buka. Paku mati. Padahal kalau kita kira paku pun nak tokeh boleh tak? Tapi jadi susah benda tu. Habis. Satu hukum. Maka jika selangi oleh bina yang tidak dapat lalu kepada Imam. Jadi bina tu tak nak lalu pergi ke Imam tak boleh. Ataupun pagar besi. Nak lakah mari tak boleh lah. Ataupun dipaku segala pintu tersebut tidak sah mengikutnya. Sebab saat ni kalau kita paku semua paku habis, orang hak luar pada pintu tak boleh turut tak main dalam. Dia tak boleh lalu pergi mari. Kena halusilah. Itu kelakuan yang pertama. Kelakuan yang kedua, bahawa ada keduanya pada lain daripada masjid. Hak ni hukum makmum dengan imam, bukan dalam binaan masjid ni. Dan jika ada keduanya makmum imam pada lain daripada masjid, seperti pada padang lah tengah padai, ada bola ke, ataupun di dalam bina tu binaan lah. Tapi binaan bukan masjid, dalam rumah masalah. Dalam musalla bukan masjid dah lah. Balasah kita panggil. Surah balasah. Maka syaratnya bahawa jangan ada jauh antara keduanya imam dan makmum. Demikian lagi antara tiap-tiap dua sah ataupun dua orang daripada yang mengikut dengan imam di belakangnya ataupun pada pihaknya lebih daripada 300 hasta takriban. Itu syarat gitu. Syarat tu imam dengan makmum jangan lebih 300 hasta. Sah ikut ni. Fadilat tak ada dah. Maknanya kalau lebih daripada 300 hasta tak boleh nak ikut. 300 hasta ni jauh ni. Kalau kita kira ni 100 mil lebih lah. 300 hasta ni bukan dekat, jauh juga ke mari. Dan jangan ada antara keduanya dua makmum dan imam tu dinding. Kalau ada dinding tak boleh lah. Dinding sekat. Kita masalah semaya bala sah. Bala kapung-kapung tu lah, bala surah bala sah zaman dulu lah.
Kalau dia pakai sekat dinding terus tak sah ikut takmir. Kalau dia sekat sekerat mari, dia tinggal congwang sikit step itu, dia bertabir. Berarti tak? Kalau seorang kampung dah. Maka tu tak apa. Makmum nak sana lah. Makmum nak sana. Makmum tino lah. Orang jatuh tak apa duduk sama orang jatuh dah tu. Kalau bakar kayu tu, wah katuk mati tu. Sora dengan pergi mari, cuma nak pergi mari tak boleh tu, katuk itu habis. Maka tidak sah ikut tu. Tak boleh. Dia tak supah hukum masjid. Dia tak sambung tu. Jangan ada antara keduanya dinding. Tu dinding. Ada pun pintu yang terbuka. Pintu biasanya buka lah. Apa pintu ni? Pintu terbuka. Jika ada seseorang berdiri berbetuleh. Ada seorang yang betul di pintu tu. Maka sah mengikut orang yang berdiri berbetulan itu. Turut dia tak apa dah. Kita misalnya tak email duduk sini. Di pintu tu ada seorang. Maka boleh belakang kita ikut je boleh. Turut dia lalu. Kerana dia tu menempati titik email kita dah. Padahal dia turut ke dalam ni. Email hasar ni. Boleh tak? Dan demikian lagi orang yang di belakangnya. Belakang orang berbetulan pintu. Ataupun pada sisinya. Kalau adapun pintu yang terbuka jika ada seseorang berdiri berbetulan pintu, maka sah mengikut orang yang berdiri berbetulannya itu. Sah turut dia dah. Dan demikian lagi orang yang di belakang orang berdiri berbetulan pintu tu. Orang hak tepi dengan pintu tu sah lepas pada tu. Boleh. Ataupun pada sisinya. Ataupun di sisi orang yang berdiri berbetulan itu sana. Ada sekali dengan dia di sisi dia. Dan tidak mengapa jika diselangi oleh jalan raya. Jalan orang lalu. Masalah dua takmir dengan makmum dibuka dalam masjid. Takmir duduk depan, makmum duduk belakang, celah tu kereta lalu duduk wung. Boleh tak? Boleh. Boleh ikut lah. Bukan masjid ni, hanya luar. Takmir duduk sini, sengai lagi batas tengah jalan. Lepas tu makmum pula. Kereta duduk boleh ikut tak? Boleh. Selangi jalan raya. Boleh. Ni hak bukan masjid tu ni. Dan jika banyak yang lalunya sekalipun, mau ke lalu. Moga jalan tu jalan sah, lain tak ada dah. Demikian lagi jika diselangi oleh sungai. Sungai celah tu. Jika berhajat kepada berenang sekalipun. Walau kena berenang, apa juga. Kita gilit sana sikit. Aku dua. Kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Bughyatul Tullaq. Ini nak ibarat Syekh Daud ni. Maka adalah orang yang berdiri pada berbetulan pintu itu seperti imam. Dia tu menempati seperti imam dah lah. Apa tu boleh kita ikut dia. Dengan nisbah bagi mereka yang di belakang ataupun yang di kanan ataupun yang di kiri. Maka tidak harus terdulu mereka itu atas orang berbetulan pintu tu. Kalau kita turut duduk di pintu tu, kita nak takbir dulu tak boleh, kena dia takbir. Sebab dia tu menempati seperti imam atau pada takbiratul ihram. Dan pada perdirian, jadi kalau kita berdiri duduk dengan dia pun kena ke tepas bawah. Di bawah dia sikit. Karena kita tak nampak takmir, tak nampak dia lah. Tu. Dan perbuatan, itu pun kita kena lepas pada dia belakang tu. Seperti tidak harus terdulu mereka itu atas takmir. Super dengan takmir dah. Sebab orang duduk betul pintu tu kita panggil wasitah lah. Ataupun dia panggil rabitah. Rabitah kita nak turut takmir, turut dia. Maka rabitah tu menempati semacam takmir dah dia. Seperti takmir dah.
Dan disyaratkan keadaannya, keadaan orang berbetulan pitu tu, daripada orang yang sah diikut oleh mereka itu akan orang sana. Maknanya kalau orang duduk di betul pitu tu, orang tak sah kita ikut. Masalah kita kata orang tino, tak boleh tu. Orang tino di pitu, kita turut dia tak boleh. Kerana kita mana boleh turut orang tino. Dia nak orang sah kita ikut. Maka tidak sah ada ia perempuan. Tina tak boleh. Padahal kira sengotinya, kita turut dalam ni, tapi tak nampak dalam, kena turut dia. Maka situ syarat kena support email ramai-ramai. Tina tak boleh. Jika ada mereka itu laki-laki, demikianlah yang dimuktamakkan dia oleh Syekh Ramli, bersalah bagi Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar katanya orang tino pun tak apa. Kenapa? Kerana kita nak rabitah je, bukan nak turut dia, sungguh turut dalam ni. Habis kata. Itu ibaratlah kitab buhyah dah. Dan lagi disyaratkan pada yang berdiri itu bahawa dilihatkan dia oleh mereka yang di belakang ataupun di kanan atau di kirinya. Boleh nampak tengok lah. Dan lagi dapat pergi kepadanya, boleh kita nak pergi tempat dia berdiri itu tu, dengan tidak membelakang kiblat. Inilah syarat pada rabitah. Rabitah tu ada di pitu tu lah, di pitu berbetul pitu. Dan jika hilang rabitah itu dalam tengah semaya, tengah-tengah duduk semaya rabitah lari perak. Saat ni kita duduk turut dia di pitu. Bangun tengok, tak ada dah. Hilang. Maka iaitu tidak mengapa, tak apa. Sebab dia panggil apa? Dimaafkan pada berkekalan. Itu tak. Maka hendaklah disempurnakannya mereka itu akan semaya. Jika tahu mereka itu akan sekalian berpindah ke ime. Kalau tak tahu nak turut ke mana lagi? Kalau tahu lah. Ihtimal kita kata nampak dalam lecor je tak, kita nampak temen nak berak ke mari tu. Tapi hati imam tu tak nampak rabitah kita nampaknya. Tiba-tiba rabitahnya ke hilang rai, maka boleh teruskan semaya kita lagi. Kalau tahu berpindah ke ime. Kerana dimaafkan pada dawam barang yang tidak dimaaf pada permulaan. Ini panggil yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Itu satu kaedah fiqhiyah. Dan sepertinya pula jika menutup angin akan pintu di dalam tengah semaya. Kita dah semaya pintu buka dah. Mari dia angin pak bah katuk pintu. Maka boleh terus ke semaya kita turut ke ime. Kalau kita tahu berpindah gerak-geri ke ime. Apa dah? Kalau kita tak tahu nak turut. Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Kalau mula-mula tak boleh, maaf pada berkekal. Itu kaedah dia. Kata Syekh Ibn Hajar pada syarah Ubbab, jika hilang rabitah itu dengan fi'il makmum, dengan perbuatan makmum lah, ataupun dengan suruhnya, batal semayanya, punah semaya lah, hilang rabitah. Dan jika diperbuat oleh ha'il itu dinding lah, penyekat antara imam dan makmum pada tengah semaya. Tengah-tengah duduk semaya mai paku dinding dia mau mati situ. Ha'il dia bagi. Maka iaitu tidak beri mudarat. Artinya boleh mengikut ti imam lagi. Tapi syarat kena tahu intikal ti imam. Itu lupa syarat tu. Telah merajahkan dia oleh Ibnu al-Imad dan Azra'i. Karena umum kaedah tersebut itu kaedah atas. Dimaafkan pada berkekalan, tidak dimaafkan pada permulaan. Itu atas, itu kaedah tadi. Tetapi yang demikian itu jika diperbuat ha'il dengan tidak suruhnya. Kelakuan yang ketiga dan yang keempat adalah salah seorang daripada keduanya di dalam masjid dan seorang di luar. Ini masalah. Dalam masjid seorang, di luar seorang. Ini 4 kelakuan semua. Dan jika imam dalam masjid dan makmum di luarnya luar masjid, imam duduk dalam, makmum duduk di luar, ataupun makmum dalam masjid, imam di luar masjid, akah hasad ni. 4 masalah tu, kali ngah dulu.
Maka dua kelakuan ini satu hukumnya, hukum tula je. Apa hukum tula? Hukum sama, iaitu hukumnya bahawa jangan lebih daripada 300 hasta antara tepi masjid dan antara orang semaya di luar. Nampak lagi rupa tu. Ni masjid. Tebe duduk sini. Makmum duduk bawah tangga. Kalau kita kira kaki masjid itu mana? Hujung tu. Hujung pibala buruk. Pibala hak dulu. Kalau kita masalah makmum nak turut tebe dalam boleh turut. Syarat bila di kaki masjid, hadak kok nunggi jangan lebih 300 hasta. Apa dah? Kalau lebih daripada 300 hasta, maka makmum di luar masjid tak boleh turut ta'imim. Hodok kira boleh turut tu kalau dia tahu intiqalat tu imam. Kalau tak tahu tak boleh mula dah tu. Nak turut ke mana muka tak tahu. Anu syarah lepas mari dah. Cuma kita bahas ini masalah beripung ta'imim dengan makmum. Atau pun kita kata ni masjid, makmum duduk sini, ta'imim pas depan lakau itu nate. Lagu toh. Maka di situ kiranya jangan lebih daripada 300 hasta. Sama juga panggil. Supaya. Kira tepi masjid. Kalau makmum di belakang ke hujung tu. Kalau makmum duduk dalam tekmeh depan, kira hujung depan ni. Tarik kot no. Dah, 300 hasta. Dan lagi jangan ada dinding antara keduanya imam dan makmum. Jidah jangan ada lah hail. Tetapi jika ada pada dinding itu pintu, dinding ada tapi pintu ada. Ataupun bilik dia katanya. Dan berdiri seorang berbetulnya pintu. Sahlah mengikutnya yang akan ta'imim. Boleh? Demikian lagi orang yang di belakangnya dan yang di sisinya. Kalau di belakang dia, kalau di tepi dia boleh belakang lah. Di tepi dia, bukan kanan kiri dia. Akal satu. Mana akal satu ni? Kau luhur. Jangan ada dinding antara kedua. Yakni yang menegahkan lalu kepada imam. Dinding tu menegah daripada lalu lah. Kena pergi pada imam tu tak boleh pergi. Kena tembuk. Kata. Yakni dengan bahawa tidak ada di sana itu bengkok. Bengkok tu jalan belok. Ataupun condong. Panggil condong. Sengit sikit. Dengan bahawa ada lah ia dengan sekira jikalau pergi kepada imam pada musallanya itu, nescaya tidak berpaling pada kiblat. Itu berhadap kepada kiblat. Dan jika tidak maka mudarat ya, kerana tahqiq oleh bengkok, beloklah ketika itu daripada lain di jihad imam. Adapun jikalau berdiri di belakang jidah masjid yang membetuli ataupun berbetulan subak. Subak tu macam sebuah pintu jendela pagar lah dia kata. Yang melihat ia daripadanya akan masjid. Sedangkan pintu itu terbuka daripada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Cuma betul kita duduk tu macam pagar pintu pagar musai dah. Dengan sekiranya jikalau pergi kepadanya, nescaya masuk ia daripadanya akan masjid. Jadilah kiblat itu daripada kanan. Balik kanan. Ataupun sebelah kiri. Mana kita kena musim tubuh lah. Maka tidak ditegah daripada demikian. Itu sah mengikut dengan mereka yang ada dalam masjid. Itu boleh ikut. Habis kita kembali kepada asalnya syarat kedua. Kelimanya muwafakat makmum pada segala sunat. Ada yang kelima. Dan syarat yang kelima daripada beberapa syarat. Sebut dulu. Bahawa jangan menyalahi akan imamnya pada sunat yang jahat bersalahannya. Artinya kalau kita menyalahi imam pada benda sunat, nampak keji berdoa. Bagaimana misal seperti sujud tilawah. Sujud tilawah ni sunat tak? Ya sunat.
Tapi kalau takmir tu buat, bila kita tak buat, dia nampak teruk doa. Maka jangan. Artinya kalau takmir sujud tilawah, kita mesti kena sujud. Kalau kita menyalahi takmir pada sujud tilawah, dibilakan akan kita menyalahi takmir itu akan perbuatan yang keji. Maka jangan tu. Batal tu. Sah ikut. Kena turut takmir. Maka wajib ia muafakat akan imamnya pada perbuatannya takmir. Kalau takmir buat, kita kena buat. Dan meninggalnya imam. Takmir tinggal, kita tinggal. Takmir buat, kita buat. Benda sunat ni. Dan seperti sujud sahwi, maka wajib ia makmum muafakat akan imam pada perbuatan, pada perbuatnya. Jadi kalau sujud sahwi bila takmir itu sujud, kita kena sujud. Tidak pada meninggal. Kalau takmir itu tinggal, kita kena sujud. Dia kata. Sujud sahwi ni dia takmir sunat sujud kalau dia terlupa mana-mana. Kalau takmir sujud, wajib kita makmum kena sujud. Kalau takmir tak sujud, sunat kita makmum sujud kati. Itu makna kata tiada pada meninggalnya. Hebat-hebatlah tiada meninggal tu. Artinya, kalau takmir tinggal, kita jangan tinggal. Kita tu tiada pada meninggal. Akal satu turun di bawah. Yakni disyarat bagi sah iktidak itu ialah muafakat makmum bagi takmir pada segala perbuatan semaya. Kena turut takmir lah. Dan mengikutnya makmum tu baginya bagi takmir, bagi perbuatan takmir. Melainkan apabila tinggal imamnya akan fardu. Tu sudah turut. Maka tak boleh makmum itu mutabaah akan dia ke imam pada tinggalnya. Kenapa? Karena tinggalnya dengan sengaja itu membatalkan solat. Takmir dia terlupa, ikut dia lah tu. Maka kita kalau sengaja batal. Hak fardu. Dan jika perbuat akan dia oleh makmum juga, maka tak terbilang dengan dia. Melainkan apabila berniat mufarakah. Jadi kalau kita buat, tak kira. Makmum tu buat. Tak bila itu tak kira. Melainkan kita kena niat mufarakah buat macam kita, tak apalah. Macam kita. Dan tidak mudarat menyalahi yang sedikit seperti mendatai dengan sunat yang ditinggalkan dia oleh imam. Seperti ketinggalan makmum daripada duduk istirahat. Sikit apa? Imam duduk istirahat, kita makmum tak duduk. Tak apa tu. Tak apa dah. Istirahat kita nak bangun dah. Duduk sama tara kita nak bangkit tu, kalau takmir tu duduk, maka kita tak duduk. Tu tak apa. Sikit je panggil, menyalahi. Sunat belakang istirahat mu. Sunat hay'ah. Dan seperti demikian itu mereka yang mentakhirkan kerana doa kunut. Mereka tu makmum lah. Mentakhirkan kerana doa kunut. Kunut subuh dan menghubungi akan imamnya adalah sujud pertama. Jadi dia baca kunut sana itu lama sikit. Takmir sujud pertama, dia baru terus sujud lama sikit dah. Atau dia panggil ketinggalan sedikit, maka hukum dimaafkan. Tak apa. Dia tak banyak. Tak banyak. Padahal kunut tu sunat. Sunat tu bukan rukun tak ni. Adapun apabila ada takhir itu yang keji. Jadi kita takhir membuat keji perbuatan. Seperti sujud tilawah daripada makmum. Takmir tak sujud ni. Kita kacau nak buat. Dan duduknya bagi tasyuk pertama. Kita duduk tasyuk pertama. Takmir bangun berat lah. Dia tak nak baca. Tidak imamnya. Maka solatnya itu batal. Batal. Rakaat yang kedua, takmir tak ada baca tahiyat. Kalau kita kacau baca, batas semaya, melainkan kita niat mufarakah buat cara kita. Itu tak apa. Sebab apa batal? Sebab kita menyalahikan perbuatan sunat dengan takmir, menyalahi itu perbuatan yang keji. Sebab kalau kira mari, tahiyat awal itu sunat abad. Itu menyalahi sunat yang keji. Karena berpaling makmum daripada fardu mutabaah.
Mutaba'ah ta'imeh tu, hak wajib kita turut ta'imeh, berpaling kepada sunat. Kata nak wahak sunat, tinggal fardu. Tak kena lah cara dah. Dan jika ketinggalan makmum pada saleh dan sujud sawi, maka tidak mendorak ia. Kerana bahasa perbuat ia akan kemudian pada selesai imeh. Tu sudah terimeh dah tu. Teimeh wisaleh kita pun sujud sawi tak ada apa. Teimeh wisaleh kita pun lama wisaleh tak apa. Kerana teimeh tu baik berat dah. Jadi berarti ketika tu kita bukan lagi mutaba'ah teimeh lah. Kita tak turut teimeh dah. Masuklah kita. Maka jika ditinggalkan dia oleh imam, sujud sawi tu dia. Maka jika ditinggalkan dia akan sujud sawi oleh imam. Imam tak sujud sawi. Sunat bagi makmum sujud. Sujud. Bila? Kemudian daripada salat imam. Dulu daripada salamnya, salam makmum. Jadi tak imam tu sengaja dia kena sujud sawi. Lepas kita ada kerah nak sujud. Tak imam tak sujud wisalam berat dah. Bila dia sudah wisalam, maka kita sujud cara kita. Sujud cara kita. Dan seperti tasyuk awal, maka wajib makmum muwafaqah akan tu imam pada meninggalnya. Faham tak tu? Tasyuk awal kalau tu imam tinggal, makmum wajib tinggal. Jangan baca. Sebab kalau baca tu menyalahi tu imam. Sunatnya keji menyalahi tu. Kalau tu imam tinggal tahiyat awal, wajib makmum tinggal. Tu imam sujud sawi, kena sujud. Tu imam tak sujud, kita yang sujud. Situ. Itu mana seperti tasyuk awal, maka wajib makmum muwafaqah akan imam pada meninggalnya. Tiada pada perbuatnya. Tiada pada perbuat. Ni kok ana. Tasyuk awal ni wajib makmum muwafaqah, kena muwafaqah imam pada meninggal. Kalau tu imam tinggal, kita kena tinggal. Tapi kalau tu imam tu baca, tak mesti kita baca. Itu tiada pada perbuat. Tahiyat awal, tu imam baca, kita bangun cokoh duk tunggu. Boleh, tak apa. Itu tiada pada perbuat. Apa tiada? Tiada wajib makmum muwafaqah tu imam pada perbuat. Itu masuk itu. Ibarat jadi situ. Kerana jikalau ditinggal oleh imamnya, wajib atas makmum meninggalkan dia. Kalau tak imam tinggal, wajib kena tinggal. Dan jika diperbuat oleh imamnya, harus bagi makmum meninggalkan dia. Akan sunat itulah. Kalau tak imam buat, harus kita tinggal. Dan berdiri ia dengan sengaja. Bangun tunggu cokoh situ. Tak imam tahiyat lagi. Kita tunggu rakaat 3 dah kita tu. Tunggu cokoh situ. Dan jika sunat bagi makmum kembali mengikut imam sekalipun. Kalau kira hukum sunat kita tunggu tak imam. Nampak tak surah tunggu tak imam? Kita semaya sebentar lagi rakaat yang kedua tu. Kalau kita tinggal, kena tinggal. Apa dah? Kalau kita baca tasyahud, nak bangun tunggu kita tak apa. Padahal kalau kira hukum hari sunat turun duduk sekali dengan kita, sunat bukan wajib tu. Bukan wajib, sunat dia panggil. Maka tiba kata wajib turun pada tinggal, tidak pada buat. Tu kaedah dia dah. Ada pun kunut subuh maka tak wajib ia makmum muwafaqah akan tu imam pada perbuat dan tidak pula pada meninggal. Dia tak sempat tasyahud. Ini tak sempat tasyahud ni. Masalah kunut ni, kunut subuh ni, kalau tu imam baca, kita tak boleh baca tak apa. Kalau tu imam tinggal, tengok.
Tidak wajib muafakat pada emailnya pada perbuat dan tidak muafakat pula pada meninggal. Tak mesti kena turut tu. Kalau tak email baca, kita nak baca boleh. Kalau tak email baca, kita tak si baca boleh. Kalau tak email tinggal, kita nak tinggal sekali dengan dia pun tak apa. Itu tak wajib muafakat pada meninggalnya. Tak wajib muafakat pada meninggal. Pada perbuat pun sama juga. Maka jika diperbuat oleh imam, harus bagi makmum meninggalkan dia ke kunut. Tak imam buat kunut, harus kita baca. Dan sujud ia dengan sengaja. Meninggal. Maka jika diperbuat oleh imam, akan kunutlah. Harus bagi makmum meninggal akan dia ke kunut. Tak imam baca kunut, makmum tinggal. Boleh? Tapi akhir semaya kita tu, kena sujud sahwi. Sebab kita tinggal sunat amak dia panggil. Atau dan sujud ia dengan sengaja. Sujud sengaja tu orang sujud gitulah. Bukan sahwi dak, sujud hang tani lah. Temen dek kunut tu orang sujud lah. Cumanya situ kita kena mufarakah lah. Asal temen tak sujud lagi. Dan jika ditinggal akan dia oleh temen kunut sana. Temen tinggal kunut, sunat bagi makmum memperbuatkan dekat kunut. Sunat kita baca tapi tengok masa lah. Jika didapat akan emailnya pada sujud pertama. Qadar kata baca sikit tu dah lah. Kalau tak main sujud lama, dah kunut molek. Kalau tak ada habis kunut, maka turun sujud sekali dengan tak email. Nah, qadar tu lah. Dan harus baginya diperbuatkan dia. Dan harus baginya bagi makmum. Diperbuat akan dia akan kunut. Hasan ni. Jika mendapatkan imam pada duduk antara dua sujud. Ada sekat itulah antara dua sujud tu. Jangan sujud kedua lagi. Maka jika tidak mendapat akan dia akan imam malaikat pada sujud yang kedua. Kacau nak baca kunut siapa tak mesti sujud kedua nak bangun dah. Situ jangan tertegahlah memperbuatkan dia pada buat sekat boleh. Lepas tu beradu turun sujud. Makna sekali dengan takmir lah. Keenamnya daripada beberapa ni. Dan syarat yang keanehnya bahawa jangan terdulu makmum atas imamnya pada pihaknya. Ni masalah tempat duduk ni. Tempat duduk. Imam mesti duduk atas pada makmum. Makmum mesti duduk bawah pada imam atau pihak. Dan diiktibarkan terdulu dan terkemudian itu dengan tumiknya. Tumik siapa? Tumik makmum. Kita nak kira dulu dia ke tumik. Kita tak kira hujung kaki pada yang berdiri. Andanya tumik kita ni bila kita berdiri dengan takmir itu tumik kita wajib kena bawah pada tumik takmir. Balik hujung nak panjang mana ikut dia tu. Kalau tumik bawah. Akan satu turun bawah sikit. Yakni disyaratkan bagi sah mengikut itu bahawa tidak terdulu muqtadi. Muqtadi itu makmum lah. Atau imamnya pada tempat duduknya. Di sisi jumhur fuqaha. Maka termasuk jumhur fuqaha itu ulama kita Syafi'iyah. Hanafi dan Hanabilah. Di antara dalilnya hadis yang sebut lepas bagi dah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti dengannya. Dan yang diiktibarkan pada terdulu dan ketiadaannya terdulu itu ialah nisbah bagi orang berdiri itu dengan tumik. Kalau orang berdiri, supaya sebut pada mata di atas lah. Itu hujung tapak kaki itu tumik. Maka jikalau bersamaan keduanya pada tumik dia seri sama tu, dan terdulu anak jari makmum kerana panjang tapak kakinya, maka tidak mudaratnya. Tak apa tu. Kaki sama tak, tapi hujung jari itu lepas jela makmum, tak apa. Tapi tumik sama.
Dan seperti demikian juga apabila ada makmum itu tinggi dah panjang, dah sujud ia di hadapan tu imam. Panjang sujud. Tak memang pala bawah je pan depan berat pala. Gua tak memang ndak ah. Makmum orang panjang. Tak apa pala lagi, pala tak masalah. Kita di kaki ni. Tu. Tak kira pala lah. Apabila tidak adalah tumit itu terdulu atas imam ketika berdiri. Jadi kalau terdulu atas imam tak boleh lah. Jika ditumit tu, jika tepak sakat dia. Dan secara sah semaya. Adapun jika terdulu tumit dan terkaman di anak jari, maka mudarat. Itu tak boleh. Tak sah ikut imam tu. Maka apabila adalah makmum itu perempuan ataupun terlebih banyak daripada seorang. Ni cara duduk di belakang ni, kaifiat dia. Maka berdiri ia di belakang tu imam, belakang terus dah, bukan kanan kiri dah. Dan apabila ada ia seorang laki-laki walau kanak-kanak, maka berdirilah ia sebelah kanan imam. Hak tadi kalau perempuan, pakai betul belakang tu imam dah. Tapi kalau laki-laki seorang berat di kanan, tu cara duduk. Hal keadaannya bersamaan baginya di si jumhur fuqaha. Dan menjalani ulama kita Syafi'i dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kepada bahawasanya disunatkan terkamadiannya daripada imam sedikit, turun bawah sikit lah. Tak sahwi samalah tumit tu. Kita turun duk bawah sikit. Lepas tu penjelasan lagi tu insya-Allah dia mau selekar tengah sedikit lah. Sikit lagi terangkan sikit. Masuk mata di atas. Dan dengan dua papai punggungnya pada yang duduk. Kalau rasmai duduk, mana kita nak kira imam dengan makmum tu kira di punggung dia. Punggung makmum kena duduk bawah pada punggung imam. Duduk. Dan dengan lambungnya pada yang berguling. Ni lambung yang panggil di tepi ni. Hak semaya mesti mengiring. Maka kira lambung ni. Lambung imam dengan lambung makmum tu kena duduk bawah pada imam sikit. Tu pun tak ada jemaah dah ada guling tu tak. Tapi hukum jemaah lagi. Dan dengan kepalanya pada yang meletak. Kalau tidak meletak ni, kepala makmum dan dengan kepalanya pada yang meletak. Yang meletak ni tidur biasanya muka naik langit. Jadi hak tu kira tabik kepala makmum tu kena duduk bawah pada kepala imam. Dia kira situ. Dia kira kepala. Dengan kepalanya pada meletak. Itu cara duduk. Dan makruh sama tinggi dengan imam. Jadi imam, kaki kita dengan imam sama tinggi. Makruh. Serta luput fadilat berjemaahnya. Tak boleh pahala dah lah tu. Cuma sah ikut tu sah lah. Dan sunat terkamar dia sedikit daripada imam 3 hasta. Jadi imam di sini kita kena turun 3 hasta. Dalam semit lebih lah. Dalam semit berapa? Semit 2 ataupun semit 3 itulah. Semit 30 sen. Lebih kurang. Ataupun kurang. Tak sampai 3 hasta. Dan jika lebih daripada 3 hasta, luputlah fadilat jemaah. Tak nak boleh pahala dah. Abang sah satu sah ke satu sah tu, kita jangan lebih daripada 3 hasta. Ingatlah. Kalau lebih tu maknanya kelebihan fadilat tak ada lah. Mana dalil ni? Kita tengok sikit bawah. Dalil kata sunat terkamar dia sedikit daripada imam. Kerana hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau berkata, Bitu inda khalati faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili faqumtu usalli ma'ahu. Faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yamini. Bermalam aku di sisi mak saudara aku namanya Maimunah. Menabah ada. Maka bangkit Nabi untuk bersolat di waktu malam. Tak serta. Buat nampak Nabi jaga, aku pun jaga sembahyang katik. Maka berdiri aku dari sebelah kiri. Itu Nabi duduk kiri. Maka mengambil ia ya Nabi dengan kepala aku. Kepala berah kat tadi belakang. Tak apa, tak boleh kanan, tak boleh kanan.
Maka beliau memalingkan aku, diletakkan sebelah kanan. Itu dalil katanya sunat turun sikit, lepas duduk sebelah kanan. Ketujuhnya niat mengikut ta'imih. Ini syarat kedua ni. Syarat kedua. Dan syarat yang ketujuhnya niat mengikut imam seperti telah terdahulu sebut. Lepas dah. Maknanya kita tidak ulangi semula lah lepas dah tu. Dan syarat yang kedelapannya bahawa sah semaya imam pada i'tikad makmum. Kita ke jadi makmum nak turut ta'imih tu dalam hati kita pegang kata dia semaya sah. Kalau kita duk pegang tu maya tak sah ni, kita tak sah ikut dia. Tak boleh. I'tikad kita tu. Mana kita kena pegang kata imam yang kita akan turut ni semaya dia tu sah semaya dia. Maka tidak sah mengikut akan orang i'tikad oleh makmum akan batal semaya. Kita nampak cerak dah. Orang ni mazhab Hanafi, sakning dia pegang binding. Maka pegang binding ni kalau tak berlapik ni pada mazhab kita batal wudu. Maka kalau kita pergi turut Hanafi hasan ni tak sah maya kita. Pasal kita dah nampak dia pegang binding dia sakning dan dia tak ada ambil ais maya semula dak. Dia tak batal. Tapi dari segi i'tikad pegang dengan kita ta'imih ni batal dah mazhab aku ni. Maka tak boleh diikut. Satu tu. Seperti Syafi'i mengikut akan Hanafi yang menyentuh paraknya. Tu nampak tak dah? Ataupun menyentuh bining dia pun lah ke dah. Menyentuh paraknya. Kita ambil sikit lah. Tak banyak bawah tu. Akal satu. Hukum bersemaya di sebelah belakang imam yang menyalahi pada mazhabnya itu. Ada perselisihan di antara para fuqaha seperti mana dijelas oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Mawsu'ah Fiqh Islami. Kitab ni 14 jilid. Tak ada buat ni. Ya sebenarnya kitab ni kitab fiqh Islam juga tapi dia tambah. Bukan kitab suku dah ni. Mawsu'atul Fiqh Islami wal Qadaya Mu'asarah ni 14 jilid ni asal kitab fiqh Islami itu tapi dia tambah belakang ni masalah Qadaya Mu'asarah dia tambah suku pula sikit lagi jadi 14 jilid. Kalau fiqh Islam tu sebelah ya. Dalam jilid yang kedua para fuqaha Al-Hanafi dan Syafi'i mereka mensyaratkan bahawa adalah solat imam itu sah ia pada mazhab makmumnya. Semaya ta'imih ni dia kena sah pada mazhab makmum. Makmum kena pegang kata sah semaya ta'imih. Itu ittifaq tu. Apa yang panggil di antara apa? Fuqaha Hanafi dan Syafi'i. Maka jikalau bersemaya bersolat makmum yang Hanafi di sebelah belakang imam Syafi'i yang mengalir daripadanya darah dan tidak berwuduk ia kemudian daripadanya berdarah. Ataupun bersolat makmum yang Syafi'i di belakang imam yang Hanafi yang bersentuh perempuan masalah. Maka solat makmum itu adalah batal. Tak sah lah. Kalau kita teruk Hanafi pegang retina, pegang harak. Tak sah macam kita. Kalau dia teruk kita, ta'imih tubik darah hidung. Hanafi kalau tubik darah hidung batal. Pak kita Syafi'i tak batal tubik darah hidung apa jumpa pun. Kalau kita ta'imih Syafi'i tubik darah hidung, Hanafi teruk belakang, tak sah dia. Sebab pada i'tikad dia kita batal di sini dia. Kita batal Karena bosa mengetahui akan batal semaya solat imam. Dan telah ditambah oleh ulama Hanafi bahawasanya dimakruhkan bersolat di belakang imam yang Syafi'i. Dia kata makruh lah. Ada ulama kata makruh. Kata ulama Syafi'i pula yang afdalnya bersolat di belakang imam yang Syafi'i, tidak di belakang imam yang Hanafi. Nak molek kita Syafi'i sama Syafi'i lah. Tak ada kena duk banyak perkara sangat. Tak. Daripada mereka yang tak i'tikad wajib setengah pada arkannya dan syarat-syaratnya. Sekalipun jika yakin mendatangkan dengan dia. Walau kita yakin kata dia buat hukum syarat. Karena bahasanya serta demikian itu tidak i'tikad akan wajib setengah pada rukun-rukun.
Atau pergi buku dalam Hadramiyah. Hadramiyah tu mukadimah lah. Bagi kesimpulan ambil situ. Batu panjang lagi dah. Panjang lagi tengok dah. InsyaAllah kita tinggal sikit situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesembilan, terkaya solat imam daripada qadha. Dan syarat yang kesembilannya bahawa adalah semaya imam itu terkaya, mana lepas daripada diulangi. Semaya imam itu semaya tak kena qadha dah. Semaya hak terpakar, hak tak wajib kena qadha semula dah. Syarat kita nak turut imam. Kalau semaya imam itu kena qadha semula, tak sah. Kita tahu dah imam semaya ni kena qadha semula, maka kita nak turut tak boleh tu. Dia kena qadha semula aja. Maka tidak sah ikutkan orang yang semaya yang wajib diulangikan dia akan semaya. Dia semaya tapi kena buat semula. Tak sah kita ikut. Seperti orang yang semaya dengan tayamum kerana sejuk. Imam semaya subuh tayamum. Tak ada ambil wuduk. Pasal apa? Sejuk. Boleh tak? Boleh. Tapi kita nak turut tak boleh tu. Kenapa nak turut tak boleh? Kerana semaya imam tu kena iadah semula. Nampak tak dah? Nak buat semula tu. Bukan tayamum tempat tak ada air, tu tak ada semula tu. Allah Akbar. Berkata Syekh Fatani lagi tak buyah. Dan demikian lagi tidak sah mengikut orang yang wajib atasnya muqadha ke semaya. Imam tu semaya dia tu, dia kena qadha. Tu ibarat Syekh itu. Seperti orang semaya dengan tayamum hasan ni lah. Mana qadha tu mana ada semula lah tu. Ulangi semula memang qadha dah. Kerana kejadian air pada tempat yang golek ada air di sana. Daya semaya setahdah dengan digagahikan dia. Itu pun kena qadha. Tak boleh ikut. Daya semaya kerana menghormati waktu. Tak boleh ikut tu. Tu imam semaya hormat waktu. Lepas kita nak turut dia. Tak boleh. Tak boleh tu. Apa semaya hormat waktu? Semaya tak ada air, tak ada tanah. Tu imam tu air pun tak ada, tanah pun tak ada. Semaya gitu. Maka kita nak pergi turut dia, lepas tu tak boleh. Pasal apa? Pasal dia kena buat semula macam tu. Sebab ketiada air dan tanah. Dan dia semaya tayamum kerana dingin. Dingin tu sejuk. Supaya mata atas ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Katanya, dan yang semaya serta hadah. Ni kata perkataan Syekh di atas. Katanya kata Syekh di atas. Dan yang semaya serta hadah. Tu kita hurai satu sikit. Semaya serta berhadah. Maka tidak sah jadi imam orang berhadah ataupun mereka yang ada atasnya najis. Kerana batas semaya. Sama ada ia yang tahu dengan demikian itu ataupun yang terlupa. Maka tak sah kita ikut belakang tu. Ini di sisi jumhur. Kata ulama Maliki bermula syaratnya ialah ketiadaan sengaja dengan berhadah. Dan sengaja tak boleh. Dan jika tidak tahu imam dengan demikian itu mereka kemudian daripada selesai daripada solatnya. Maka jika bersengaja oleh imam itu akan berhadah, maka terbatas solatnya. Dan juga solat mereka yang mengikut pun batal juga. Di belakang dia. Batal belakang. Dan jika ada ia imam itu yang terlupa terberhadah, maka sah solatnya. Jika tidak tahu dengan najis, belakang kemudian daripada selesai pada solat. Sudah semaya tengok najis. Kerana bahawa bertaharah pada najis itu adalah syarat bagi sah solat. Ini pendapat siapa ni? Dalam pendapat ulama Maliki ni.
Patut ada panjang lagi tu kita lakas sikit situ. Kita gilik sana. Dan syarat yang ke-10-nya bahawa jangan imam itu mengikut akan yang lain. Kita wada setakat dulu, kita sama semula. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana Rabbul alamin. Dawur qulubana waja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.